Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 9 yang terdiri daripada Farah Syazani binti Zakaria, Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Syabudi, Nur Fadilah binti Soh, Nur Nazuha binti Zulkifli, Nur Syahira Aliyah binti Syahari dan Siti Najwa Fariha binti Oslan. Kami akan membentangkan tugasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 9 yang terdiri daripada Farah Syazani binti Zakaria, Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Syabudi, Nur Fadilah binti Soh, Nur Nazuha binti Zulkifli, Nur Syahira Aliyah binti Syahari dan Siti Najwa Fariha binti Oslan. Kami akan membentangkan tugasan ini. Untuk tugasan ini, kami akan membuat perbandingan kata nama merujuk kepada 4 tokoh. Yang pertama ialah William Marsden, Joan Crawford, Zaba dan Tata Bahasa Dewan TBD. 4 tokoh ini mempunyai buku yang berbeza-beza. Setiapnya menghasilkan sebuah buku. Dan kami akan menerangkan perbezaan kata nama yang merujuk kepada 4 tokoh ini. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan dengan perbezaan istilah kata nama yang telah dikemukakan oleh Marsden, Crawford, Zaba dan juga Tata Bahasa Dewan. Bagi Tata Bahasa Dewan, kata nama ialah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama dan digunakan bagi menamakan haiwan, tempat, benda atau konsep. Ia juga terbahagi kepada 3 kumpulan iaitu kata nama khas, kata nama am dan kata ganti nama. Manakala menurut Zaba, kata nama merujuk kepada tindakan menyebut benda atau orang. Perkataan nama terbahagi kepada 2 iaitu satu nama betul dan satu nama pengganti sahaja yang dinamakan sebagai ganti nama. Manakala menurut Marsden, kata nama tidak boleh dikatakan mempunyai perbezaan sama ada dari segi jantina, bilangan atau huruf besar dalam perkataan. Hal ini kerana aliran tradisional menekankan kepada aspek makna dan logikal semata-mata. Justru itu, Marsden menerapkan golongan kata namaan mengikut kriteria semantik. Menurut Crawford pula, beliau tidak menjelaskan secara terperinci berkenaan dengan istilah kata nama. Namun begitu, beliau telah menghasilkan sebuah kamus yang memuatkan senarai kata nama daripada pelbagai bahasa. Jilid 2, bahagian pertama merupakan kamus bahasa Inggeris ke bahasa Melayu.
manakala jilid 2 bahagian 2 merupakan Kamus Bahasa Melayu kepada Bahasa Inggeris. Baiklah, seterusnya saya akan membuat perbandingan berkenaan kata nama khas berdasarkan tokoh-tokoh atau sumber-sumber yang kami rujuk. Berdasarkan 4 sumber yang telah kami rujuk iaitu Marsden, Crawford, Za'bar dan Tata Bahasa Dewan, hanya 2 sumber iaitu Za'bar dalam Pelita Bahasa Melayu dan uh, Tata Bahasa Dewan yang menyebut secara jelas tentang kata nama khas. Menurut Za'bar dalam Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 hingga 3, beliau mengatakan bahawa kata nama khas merujuk kepada nama yang diberi khas kepada seseorang atau tempat atau barang supaya terasing daripada yang lain-lain sejenisnya, termasuklah gelaran. Manakala menurut Tata Bahasa Dewan, kata nama khas adalah perkataan yang mendukung makna rujukan khusus pada nama seseorang, benda, haiwan, perbadanan atau institusi, undang-undang, bangsa, pangkat dan lain-lain. Contoh yang telah dinyatakan oleh Za'bar untuk kata nama khas adalah seperti nama negeri iaitu Melaka, nama manusia iaitu Ahli, sejarah Melayu Datuk Seri dan nazir-nazir sekolah. Manakala menurut Tata Bahasa Dewan, kata nama khas hidup seperti manusia digunakan kata nama khas hidup manusia digunakan untuk merujuk kepada manusia. Contohnya Fatimah Lim Ah Meng. Kembali kepada rujukan Pelita Bahasa Melayu iaitu Za'bar, jika pada orang beliau menyatakan bahawa jika pada orang atau benda-benda yang dikirakan seperti orang, maka akan dipakaikan dahulu perkataan seperti encik, cik, tuan, puan, tengku, datuk, habib atau lain-lain mengikut taraf kehormat yang sesuai dengan individu tersebut. Dan berdasarkan Tata Bahasa Dewan, kata nama khas hidup bukan manusia digunakan untuk merujuk kepada manusia tapi bukan jenis manusia, iaitu digunakan untuk merujuk kepada malaikat, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan seumpamanya. Contohnya Jibril, tompok dan belang. Bagi kata nama terbitan, menurut Crawford, kata nama terbitan dibentuk dengan penambahan awalan atau akhiran
atau kedua-duanya digabungkan kepada kata nama atau bahagian ucapan yang lain. Menurut Zakbar pula, kata nama terbitan diterbitkan daripada perkataan lain dengan memakai huruf penambah dan merujuk kepada segala nama yang bukan asal. Dan Tata Bahasa Dewan menyatakan kata nama terbitan terhasil daripada proses pengimbuhan, iaitu proses menggandingkan imbuhan kata nama pada kata-kata dasar. Marsden pula tidak menceritakan dengan lebih terperinci, sebaliknya menceritakan kata nama yang hanya dilambangkan sahaja. Daripada ketiga-tiga rujukan ini, terdapat perbezaan dari segi istilah yang digunakan, yang mana Crawford menggunakan istilah penambahan, Zakbar pula menggunakan istilah memakai huruf penambah, dan Tata Bahasa Dewan pula menggunakan istilah proses pengimbuhan, iaitu proses menggandingkan imbuhan kata nama pada kata-kata dasar untuk membentuk kata nama terbitan. Daripada ketiganya, Tata Bahasa Dewan menunjukkan bahawa istilah yang digunakan lebih dapat difahami oleh pembaca Tata Bahasa Dewan dan juga lebih senang untuk pembaca memproses maklumat yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Siti Najwa Farihah binti Oslan. Saya akan menerangkan tentang kata ganti nama diri. Okay, yang pertama ni kata ganti nama diri tunjuk. Saya dapat lihat perbezaan antara TBD dan Zakbar. Sebenarnya ada tentang Marsden, tetapi Marsden tidak menjelaskannya dengan lebih lanjut tentang kata ganti nama diri. Okey, baiklah, untuk kata ganti nama diri tunjuk ini, TBD menyatakan KGN ditunjuk adalah perkataan yang menjadi pengganti kata nama dan dia mendukung maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk. Okey, apa yang ada dalam KGN ni? Dia hanya ada menunjukkan kepada tempat dan benda. Okey, yang kedua ialah Zakbar. KGN ditunjuk ini dipakai menggantikan nama benda yang ditunjuk sama ada dengan tangan atau dengan hati. Jadi kat sini kita dapat bezakan bahawa Zakbar menyatakan perkara ditunjuk tu dengan tangan atau dengan hati. So jadinya dia melibatkan anggota badan. Okey, apa yang ada dalam KGN Zakbar, dia menunjukkan barang, tempat dan sifat. Jadi dia ada penggunaan sifat di situ. Dan dalam Zakbar ni ada KGN sendi untuk menggantikan nama dan jadi penyambung. Contohnya yang dan iaitu. Yang seterusnya ialah kata ganti nama diri. Untuk kata ganti nama diri, menurut TBD, ia terbahagi kepada dua golongan, iaitu KGND dan KGND tanya dan KGND orang. Kata ganti nama diri tanya ini
ialah perkataan tu merujuk pada benda atau orang dalam bentuk tanya. Terdapat 3 KJN ditanya, iaitu apa, siapa dan mana. Selepas itu ada juga KJN ditanya mengenai proses pengandaan atau membawa maksud rujukan tidak tentu atau penegasan seperti apa-apa, mana-mana dan siapa-siapa. Dan yang kedua ialah KJND orang. KJND orang ini TBD menggunakan menerangkan bahawa KJND menurut TBD mengandungi perkataan yang merujuk diri orang tertentu, iaitu orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. TBD menggunakan istilah diri orang pertama, diri orang kedua dan diri orang ketiga, dan dia agak berbeza sedikit dengan Zakbah pengguna istilah tersebut. Okey, jadi dia kata ganti nama orang pertama seperti saya, aku, kadang-kadang KJND orang kedua, anda, saudara, dan KJND orang ketiga ialah ia, dia, beliau. Yang seterusnya, menurut Zakbah pula, kata ganti nama diri ini, beliau menggunakan istilah kata ganti diri orang yang pertama ni, iaitu merujuk pada orang yang bercakap. Dan bilangan dia, Zakbah ini memecahkan, memecah atau membahagikan dengan lebih terperinci. Kata ganti diri orang yang pertama tu orang yang bercakap. Jadi dia ada tunggal dan ada banyak. Tunggal, aku, ku. Manakala banyak, aku, semua. Aku sekalian, kami, aku, dia, kita. Jadi kat sini yang seterusnya ialah kata ganti nama dia orang yang kedua. Jadi maksudnya orang yang dilawan bercakap juga dibahagikan pada tunggal dan banyak. Iaitu tunggal, engkau, banyak, engkau, semua. Yang ketiga ialah yang dicakapkan, iaitu diri orang yang ketiga. Maksudnya orang yang tiada pada tempat tersebut dan kita menceritakan tentang orang tersebut. Juga terbahagi pada tunggal dan banyak, iaitu ia, dia, dan manakala banyak, ia, semua. Ada kat sini Zakbah menerangkan dengan lebih terperinci setiap kata ganti diri ini, dan dia membahagikan kepada tunggal dan banyak. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada pemandangan seterusnya.
Assalamualaikum, saya Nusyairah Aliafi Tijari akan menerangkan tentang kata nama ganda oleh John Crawford dan dalam Tata Bahasa Dewan. Baiklah, John Crawford yang pertama, tidak menguraikan secara terperinci mengenai kata nama ganda dalam perbezaan antara John Crawford dan Tata Bahasa Dewan kami mengesan dua jenis, iaitu yang pertama penggandaan separa, contohnya la langit dalam bahasa Melayu kuno yang tidak mempunyai contoh dalam yang membawa maksud bahagian orang manusia langit lembut. Yang kedua ialah penggandaan penuh, iaitu lawa-lawa yang merupakan perubahan kata nama bukan manusia daripada laba-laba. Baiklah, dalam Tata Bahasa Dewan pula baiklah, ini merupakan penjelasan lanjut mengenai kata ganda nama dalam Tata Bahasa Dewan. Yang pertama ialah penggandaan penuh, iaitu penggandaan penuh kata tunggal, contohnya ayat-ayat. Kedua, penggandaan penuh kata nama berimbuhan awalan, iaitu pengajar-pengajar. Kemudian penggandaan penuh kata nama berimbuhan akhiran, iaitu cadangan-cadangan. Dan penggandaan penuh kata nama berimbuhan apitan, iaitu persatuan-persatuan. Yang kedua ialah penggandaan separa. Penggandaan separa ialah penggandaan yang melibatkan sebahagian sahaja kata dasar. Penggandaan separa kata nama tunggal, contohnya gegelang, sesiku dan kekura. Penggandaan separa kata nama berimbuhan pula, contohnya sayur-sayuran. Yang ketiga ialah penggandaan berentak. Penggandaan berentak ialah proses yang menggandakan kata dasar jenis kata nama mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Seluruh kata dasar bunyi tertentu diulang atau diubah. Terdapat 3 jenis penggandaan berentak. Yang pertama ialah pengulangan vokal, contohnya sayur, mayur. Kedua ialah pengulangan konsonan, contohnya batu, batan. Ketiga ialah penggandaan bebas, contohnya anak, pinak.